Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih menghidupkan kita, yang berikan kekuatan kepada kita, memberi rezeki, memberi kesihatan dan berbagai-bagai kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, untuk meneruskan arahan-arahan Allah ataupun untuk meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, kerana kita adalah umat yang terbaik yang Allah jadikan untuk menjadi saksi kepada umat-umat yang telah lalu dan yang akan memberikan perubahan kepada dunia yang ada sekarang menjadi dunia yang terbaik, yang ini mengikut arahan Allah dan Rasul, insya-Allah. Seperti mana Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti al-amrullah. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran dan tidak ada siapa yang boleh memudaratkannya sehingga datang keputusan Allah. Dan kita mengharapkan kita di antara mereka-mereka yang terpilih yang Allah janjikan untuk menjadi golongan yang terbaik di akhir zaman, golongan yang dikatakan ta'ifatun mansurah, golongan yang mendapat pertolongan Allah, ataupun firqatun najiyah, golongan yang berjaya di akhir zaman. Ia tidak boleh dimiliki dengan kejahilan, dia dimiliki dengan ilmu, dan ilmu mestilah tepat yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah makbulkan dan jadikan kita di kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kerana golongan ini seperti mana golongan Bani Israel yang telah Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan dan Nasrani kepada 72 golongan. Satu je yang betul. Dalam Yahudi satu betul, Nasrani satu betul, dan umat Islam akan berpecah kepada 73 golongan, dah berpecah. Maka satu itu sahaja yang betul, dan satu itulah yang kita nakkan. Kenapa Rasulullah kata yang lain semua masuk neraka, ialah kekal tak kekal itu terbahagi di sisi Allah. Tetapi golongan ta'ifatun mansurah, golongan yang berjaya ini akan mendapat pertolongan Allah, ini ada satu. Dan satu itulah yang kita cuba mengambilkan sifat yang terbaik itu. Dan sifat itu yang Rasulullah dah terangkan dalam hadisnya, golongan ini mesti mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai hujjah, ya. Dan Sunnah itu hadis-hadis yang sahih, dan mesti mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. Kita tidak ada pilihan. Agama bukan akal. Agama adalah program wahyu. Seperti mana diturun, seperti itulah kita ikut. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tidak menjadi seperti umat-umat yang terdahulu. Dan hari ini kita akan membahaskan lagi tentang golongan Bani Israel yang mengingkari risalah para rasul. Golongan Bani Israel yang seharusnya mereka umat yang paling baik pada satu ketika dahulu, tetapi dengan munculnya umat Muhammad dan seharusnya mereka menjadi umat Muhammad, mereka tak nak. Akhirnya mereka yang rugi. Kerana apa? Kerana ego mereka, sombong mereka. Oleh kerana itu kadang-kadang bila ada sifat takabur dalam diri, ya, ego itu berbahaya. Bila bertemu dengan kebenaran, hebat macam mana pun, nak takabur macam mana pun, nak ego macam mana, kena tundukkan semuanya itu. Kerana kebenaran itu adalah yang akan menentukan betulnya tidak kita ni. Ya, Bani Israel disebabkan mereka tak boleh nak terima Rasulullah tu di kalangan di kalangan orang Arab tu je. Ya, jadi sombong. Seperti mana iblis, dia tak redha, ya, dia tak nak sujud kepada Adam disebabkan Adam itu dijadikan dari tanah. Itu je. Tak, kalau ikutkan iblis sudah dah kemuncak macam para malaikat, dikategorikan macam malaikat. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, na'udzubillah min zalik, kita minta lindunglah. Saya pun risau juga kan. Kenapa? Kita dalam bab ini, walaupun dia seorang ustaz, walaupun seorang ulama, dia pun tidak dinafikan mungkin akan terjebak dalam kesilapan-kesilapan yang berbahaya begini.
Iblis bila dia sifat dia tolak aja arahan Allah. Ada ego, takabur dia tu. Tak nak sujud kepada Adam. Sujud bukan sujud menyembah, sujud penghormatan. Maka di situlah puncanya. Kenapa Allah yang arah. Tetapi kita ni berhadapan. Kalau bila Quran dan Sunnah datang, kita tak ikut. Na'udzubillah min zalik. Sebiji macam iblis. Ada takabur. Bila kebenaran tu sampai, dah tahu hadis tu sahih, kita masih lagi nak pusing. Berbahaya. Terutamanya para ulama, para ustaz. Berbahaya. Ya, hidangan tempat yang disediakan adalah neraka. Itu je boleh kita cakap. Oleh kerana tu penuntut ilmu, misalnya tuan-tuan dan perempuan tak apa, tetapi taraf kami para ustaz ni, ya, kalau menuntut ilmu untuk apa? Ya, dia ada dua kategori yang Allah kata kamu akan masuk neraka bagi penuntut ilmu. Apa dia? Litujadilul sufaha, untuk berdebat dengan orang jahil ni. Ya, dia nak tunjuk ilmu dia hebat, dia nak berdebat, siap tempat dia di neraka. Ya. Dan yang kedua, dia menuntut ilmu supaya orang kata, lepas tu dia mengajar, oh dia tu hebat, pandai ceramah, pandai apa, neraka. Na'udzubillah. Tetapi tidak dinafikan, kalau dia betul bawa aja, maka tempatnya syurga dan dia mendahului orang lain lah. Ya, oleh kerana itu keikhlasan amat penting dalam siri kita menuntut ilmu. Dan kita ikhlaskan diri kita nak menuntut ilmu untuk mengislahkan diri kita dan memberikan keyakinan yang kuat terhadap Allah dengan risalah yang disampaikan kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan. Ya. Baik, kita sambung balik pelajaran kita. Yang masih lagi kita berkisar perjanjian Bani Israel pada ayat yang ke-12. Kita pada pelajaran yang lepas kita dah tengok bagaimana sifat Bani Israel, ya, terlampau sangat sehingga kan mereka memperlekehkan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Bila kita membicarakan Allah, kalimah Allah itu cukup bagi kita menggegarkan jiwa kita, merasa takut, merasa mengharap, merasa rindu, merasa segala-gala kehebatan itu adalah milik Allah. Dan bila kita sebut Allah, itulah nama Tuhan yang tidak ada sifat yang boleh challenge dia. Hanya Allah saja yang mempunyai sifat kemuncak infinity kehebatan dia. Ya, kena ada dalam tu. Kenapa? Kalau tak ada tu, pasal kalimah Allah dia tidak berfungsi. Jiwa kita tu tak rasa gerun, tak rasa, ya, bermasalah lah. Saya katakan ada krisis keimanan kita bila disebut kalimah Allah tidak menggerakkan kita, tidak ada perasaan langsung. Elakkan, cuba latihkan, kerana ia memerlukan sedikit latihan. Bila dengar je, ada pergerakan jiwa kita tu, ada keimanan kita tu terasa sikit. Bila kita buka Al-Quran, bila kita tengok Al-Quran, itu pasal bila kita mengatakan beriman kepada Al-Quran, bukan sekadar beriman begitu, tapi terus minda kita set dah, aku akan mengikut arahan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Bila dengar syurga, bila dengar neraka, ada perasaan takut, perasaan mengharap, semua kena hidupkan, gerakkan. Saya nak jemaah cuba gerakkan. Kenapa? Itu di antara yang menyebabkan kita dapat merasa kemanisan beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab. Ya, baik. Jadi kita latihkan. Itu semua kena latih. Ya, dia tak dapat nak ni. Ya, tak dapat nak biarkan begitu saja untuk dia datang. Baik. Ayat yang ke-12 kita sambung balik untuk walaupun kita dah baca, kita ulangkan balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 12 surah Al-Maidah. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك
فقد ضل سواء السبيل. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalam sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Baik. Di dalam ayat ini kita dah terangkan bagaimana Allah telah memilih 12 kelompok Bani Israel ini. Pada tiap-tiap 12 itu ada satu pemimpin mereka. Ya, macam kita lah kan. Bila nak masuk pilihan raya tu ada pemimpin, bukan semua masuk. Okey. Jadi pemimpin-pemimpin ini adalah pilihan yang Allah pilih mereka, dan kedudukan mereka itu tinggi di kalangan Bani Israel. Okey. Cuma perjanjian mereka di antara perjanjian yang dikaitkan dalam bab ini, apabila 12 orang yang besar ini, kepimpinan mereka ini dipercayai, kita diarahkan ikut. Ya, mereka diarahkan ikut kepada tiap-tiap pemimpin. Apa dia di antara arahan yang dikatakan itu? Ya, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika pertama, ya, mereka mendirikan solat. Ini di antara perkara yang penting dalam hidup kita. Tak kira orang zaman dahulu ke zaman sekarang, solat adalah wajib. Ya, solat adalah wajib. Cuma berbeza waktu solat tu berbeza. Kerana kita dalam risalah Rasulullah SAW, sebelum diwajibkan diwajibkan 5 waktu solat fardu tu, tidak ada solat melainkan qiyamul lail, bertahajud saja. Itu wajib bagi mereka. Kerana solat adalah hubungan hambanya dengan Allah. Bani Israel, orang Yahudi ataupun kaum Nabi Musa ni pun diwajibkan solat. Cuma bagaimana kedudukannya itu wallahu alam, ya. Cuma mereka kalau nak solat mesti berada di dalam masjid mereka. Mereka tak boleh nak solat macam kita solat ni, ya, duduk tepi jalan ke, kat padang pasir ke, tepi pantai ke, tak ada. Mereka mesti dalam masjid ataupun yang dibuat oleh Nabi satu tempat. Itu pasal di antaranya yang dikatakan macam apa, dom yang kuning tu, rock dom tu kan. Dekat situ dikatakan tempat munajat Nabi Musa. Ya, dikatakan tempat mereka nak bermunajat, solat apa kat situ. Itu di antara yang pendapatlah mengatakan mereka tidak seperti kita. Tetapi umat Muhammad mempunyai kelebihan, nak solat kat mana-mana saja boleh solat. Cuma tak nak solat je, itu je. Ya, nak solat mana-mana boleh solat. Ya, kat mana? Kecuali tandas, kecuali kubur, tempat-tempat bernajis, itu je. Lepas tu termasuklah dalam laut, atas laut tak apa. Dalam laut, cik nak tunjuk warak lah, pergi pakai apa tu, scuba punya tu, cik solat dalam laut. Jangan nak main macam itulah. Bak solat-solat ni kan, konon nak warak sangat, naiklah kejap, apa masalah kamu kan. Lepas tu tangkap video, itu semua main-main belaka. Ya, ada pula grup kita, itu saya rasa tak berapa selesa. Dia nak tunjuk dia solat berjemaah tapi dalam sungai. Dah ada, cuba tengok ya. Saya membantah bukan apa, punya luasnya kawasan tepi sungai tu, kenapa tak solat tepi sungai tu? Salah tu. Kaedah tu tak betul. Konon nak mencerita pada orang ini di antara kaedah mereka. Tak betul. Kalau dah tak ada tempat itu lain cerita. Tetapi ada tempat di tepi-tepi, solat di tepi-tepi itu. Ya, salah tu. Kenapa? Bila nak sujud tu dah nak macam apa waktu sujud tu? Kan? Apa? Telan kan? Habis betul. Tak bijak bagi saya. Walaupun betul, dia grup sunnah kita juga, tapi cara tu tak betul. Tunjukkan tepi tu. Tepi tu banyak. Dan kaedah berjemaah pun tepi-tepi sungai lah. Tepi sungai kan. Walaupun batu-batu kita boleh solat lagi. Tapi bila solat dalam air, saya tak setuju.
Dan itu bukan kaedah yang betul, ya. Itu kalau dah darurat sangat, itu lain cerita. Ini nak tunjuk, dia bila nak tunjuk tu yang tak kena tu, ya. Nak tunjuk fakih dia. Itu di antara sifat jidal, ya. Menuntut ilmu kerana nak berjidal dengan atau berbahas dengan orang jahil. Bahaya tu, ya. Solat atas pokok kelapa, ya. Dia tengok, itu lagi sakit. Kita bukan nak tunjuk dia tu warak, tunjuk sangat dia tu menunjuk, ya. Punya banyak ni bawah tu, solatlah tepi pokok kelapa tu ke. Alhamdulillah, ni solat atas puncak pokok kelapa, nak manjat ke satu bab, ya. Kalau jatuh agak-agak dalam siri amalan soleh ke amalan apa tu, ya. Bagi kita kalau jatuh bukan amalan soleh, ya, kerana kejahilan dia tu nak menunjuk solat atas pokok kelapa. Nauzubillah, ya. Solat atas basikal. Aduh, macam mana tu solat atas motor tu? Tapi saya agak tertarik dalam bab itu, salah faham berlaku. Ustaz juga yang salah faham. Puncanya, ya betul, Rasulullah SAW dia solat atas unta, kan? Kes hadis tu, ya. Dia solat atas unta. Dia arahkan unta tu ke kiblat, lepas tu dia solat. Okey. Lepas tu unta tu jalan ke mana? Betul, hadis sahih. Tapi masalahnya, okey, itu dibenarkan solat sunat sahaja. Yang bentuk begitu, solat sunat sahaja. Solat fardu Rasulullah turun. Faham kan? Itu penting tu. Saya tak nafikan kalau ada orang buat tu pasal ustaz tu salah faham. Ya, dia ingat solat fardu pun boleh. Solat sunat saja, kecuali dalam isu-isu misalan macam saya dulu dari Karachi pergi ke Islamabad, iaitu naik train tu 1 hari 1 malam tu, kan. Jadi dia bila kita nak solat bawah, kejap dia dalam berhenti dalam 2-3 minit untuk orang turun naik, kan. Mana dan solat waktu tu, ya, hampir-hampir satu grup tu kena tinggal. Jadi itu solatlah dalam kereta api. Itu lain cerita. Okey, lain cerita. Ataupun kita musafir negeri-negeri yang ni, okey, solatlah dalam van ke apa, janji ada wuduk, okey, kita solatlah. Walaupun waktu itu ijtihad lah. Kalau waktu dia tengah, misalnya kita duduk di belakang misalnya kereta tu, kita pula sekarang teknologi dah ada, boleh cari kompas, arah kiblat apa semua, kan. Bila dia arah kiblat tu solat Allahu Akbar, lepas tu lantaklah dia pusing mana-mana kan, pulang. Ya, nak. Kita travel tu, ada orang menyebut kita kena solat hormat waktu. Itu sakit tu. Kadang-kadang bakar, kita hormat waktu je lah. Kita sampai tempat tu, baru kita solat waktu. Okey. Rasulullah SAW dalam istilah, dalam hadis dia, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, hadis sahih Bukhari Muslim. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Okey, kita belajar. Itu semua dalam mazhab Syafi'i pun kita belajar. Kita tengok sifat solat Nabi, kan. Tu pasal ada tak solat-solat dia selain 5 waktu, ada solat sunat. Okey, kita keluarkan solat-solat sunat yang Nabi ajar. Ada tak? Ada tak solat sunat yang masyarakat kita buat yang Nabi tak ajar? Seperti solat sambut tahun baru, solat sambut tinggal tahun lama, apa lagi? Solat apa lagi? Ya, bermacam-macam solat. Okey, yang tu ada tak Nabi buat? Tak ada, maka dia tak termasuk dalam hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia masuk dalam bab salah, mencipta solat sendiri. Ya, berbahaya. Bila cipta solat sendiri, berarti seolah kita ni rasul, ya, kita boleh buat apa saja. Tak, Rasulullah pun tak boleh buat apa saja. Okey, itu dah salah. Jadi dalam bab-bab itu, okey, dalam siri solat ada jamak, ada qasar. Qasar untuk musafir, jamak ni musafir dan lain-lain bab. Seperti seorang doktor nak buat operation, dia makan masa Zuhur sampai ke Asar. Jadi sebelum Zuhur tu dia kena siap, maka sampai Asar dijangkakan habis. Takkanlah operate badan perut orang tu, lepas tu Allah nak solat kejap tinggal terbuka macam tu, kan. Masuk tikus dalam tu. Okey, cuma nak cerita tak boleh. Jadi dia kena jamakkan, jamak takhir, jamak tamam. Itu jamak lebih luas sebenarnya, ya. Jamak lebih luas. Dia bukan untuk musafir saja, jamak lebih luas. Jadi ada siri itu Rasulullah ajar kita boleh. Bila kita cek ada tak solat hormat waktu? Isu panas ni kalau saya sebut, kerana dia berkaitan dengan adalah, kan. Jadi bila kita saksikan
solat hormat waktu tu kenapa kan? Orang buat kan? Kenapa? Darurat sangat ke? Tidak ada satu peristiwa yang berbahaya dalam masyarakat kita melainkan dalam waktu peperangan. Betul tak? Itu pun wajib solat pada waktu dia. Kan? Tak ada hormat-hormat waktu. Dan itu yang penting, kaifiat cara melakukan solat itu agak berbeza lah. Di zaman Rasulullah waktu solat, dia dalam keadaan disebutkan dalam surah Al-Anfal, ya, cara solat apa semua. Tetapi zaman sekarang dah bukan teknologi zaman Rasulullah yang perang berdepan-berdepan. Ni perang dalam jarak jauh, terpaksa tunduk apa. Ada juga cara solat yang dibenarkan. Tiba-tiba kita ni nak pergi haji kan. Sayang, ini di antara kesilapan jemaah-jemaah nak pergi haji, balik haji, nak pergi umrah, balik umrah, masalah solat. Kadang-kadang solat subuh mereka tak solat. Ya, hormat waktu. Berbahaya. Ya, kerana Rasulullah tidak pernah buat solat hormat waktu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Berarti kita tak pernah tengok Rasulullah. Ya, kadang-kadang Rasulullah terlepas, macam dia tertidur misalnya. Tertidur, dia terlepas. Dalam siri satu hari tu dia balik dalam peperangan. Maka solatlah pada waktu tu. Apa masalahnya? Itu satu. Ya, tak nafikan dalam jemaah kapal terbang tu, itu di antara masalahnya lah. Tak apa, okey, dia kata dia solat atas kerusi. Waktu balik tu kan, kiblat dah kira ke belakang kan. Tapi dia kata nak solat atas kerusi. Kerana arahan-arahan kita faham lah dalam bab kapal terbang. Okey, solatlah. Tak jadi masalah. Tapi tolong solat pada waktunya. Pasal macam saya tahulah perangai kadang-kadang para mugari itu dia jadi ustazah kejap. Oh, jadi ustazah dia. Kita nak solat kan, apa salah solat atas ni? Dia kata kan, oh boy, kamu ustazah pula kamu kan. Saya solat saya lah, ikut suka saya lah. Okay. Baik, itu di antaranya. Dan saya agak suka pada kapal terbang Saudi dengan Mesir, Egypt. Hatta para negara dia pun, jom kita solat. Saya tanya, okey, meh, solat sama. Solat sama. Walaupun dia tak ada tempat dia, tapi dia ajak kita solat sama. Saya sukalah. Okey, baik. Jadi, dalam bab ini, solat hormat waktu tak ada. Okey. Yang ada solat pada waktu. Pada waktu. Kecuali kalau kita memang jenis tak perasan kan, subuh kan, subuh kapal terbang laju kan, kita tak perasan, buka-buka lah dah terbit matahari. Itu tak apa, tak jadi masalah. Kesilapan teknikal kita. Tapi kita cuba nak dapat pada waktu dia. Okey? Lepas tu satu lagi masalah isunya yang saya tengok yang terbaru ni, Indonesia punya ni, dia ajar kita bertayamum di atas dalam kapal terbang. Dia tepuk. Mai kita tepuk kerusi sini, tayamum lah. Sorry, kena tanya pilot. Dalam kapal terbang, debu ke habuk? Kalau debu, fail kapal terbang tu. Ya, debu dalam kapal terbang. Kalau habuk, mungkin. Memang kadang cahaya matahari tu, lalu kita nampak terbang-terbang tu kan. Itu habuk. Bukan debu. Tentu silap dia. Dan masalah jemaah kita pula, bila ambil sembahyang tu dia macam ambil kat rumah. Ya, habis lenjun. Tahu dia akan timbul masalah bila air tu melimpah tu, dia akan efek pada beberapa perkara elektrik dalam tu kan. Ya. Dan mereka ni itulah di antara masalah. Apa salahnya lap saja kan. Dah tak biasa, dah terbiasa dengan benda-benda yang ni. Lepas tu rasa tanggungjawab tu tak ada. Bila dah biar tu basah, pergilah lap. Apa salahnya kan? Lap lah, bagi kering untuk orang belakang tu ambil uduk lagi. Dah, dia tinggalnya basah macam tu. Bagi saya satu kesilapan. Ya, hatta bagi saya sendirilah kalau tengok basah macam tu, kita tahu kan dari sudut keselamatan apa. Lap lah, kita ambil lap sendiri. Apa masalah ni? Oh, tak nak kotor. Apalah kotor sangat kan. Okey, itu benda penting lah. Ya, tidak ada tayamum pada cushion kapal terbang. Ya, tak nampak saya. Kira macam mana pilot? Kena tanya juga tu. Wallahu a'lam. Okey. Solat hormat waktu satu, dan bab tayamum, bab ambil wuduk yang melampaui batas dalam kapal terbang pun satu bab. Itu pasal saya galakkan, tapi waktu pergi itu mungkin problem sikit. Yang bagi ada stocking tu, ambil wuduk awal-awal, tang kaki tu yang jadi masalah kebanyakan. Kenapa kita tak belajar dulu untuk sapu kan? Sapu je, simple je kan? Dia menyelamatkan banyak benda. Apa lagi dalam kapal terbang? Kita buka sikit supaya kita kadang-kadang bila kita jauh kan, travel
tahu dah masuk waktu ke apa, sebab kita kan tak tahu kat negara mana. Macam mana tu? Okey, tang situ kena kreatif. Memang permulaan saya pun begitu, tapi bila dah biasa tu, di antara ini jam saya ni, saya suka jam yang ada waktu international punya. Kan alhamdulillah teknologi sekarang pada kapal terbang dia dah tunjuk kawasan mana kita sekarang, kawasan mana. Di situ kita boleh adjustkan jam, kita tengok waktu Zuhur, waktu apa semua ada dalam jam kita. Saya bila misalnya kita dah berada di kawasan misalnya di India misalnya, kan cepat-cepat kita tukar, okey, di Mumbai misalnya dia ada ni, okey tengok, kita buatlah perbandingan. Di situ kita akan tahu. Kalau tak kita tanyalah para pramugari itu, ya, maka dia akan beritahu. Dalam kapal terbang dia boleh tayang, tak boleh kan, sebab tayang kalau langsung tak ada air, tapi kita ada air dalam kapal terbang. So itulah sebab fikir macam tu, air ada dalam terbang. So dah itu masalahnya, kita dah terbiasa ambil air wuduk tu satu baldi. Itu puncanya. Asalnya hanya sekadar, bagi saya simple je dalam tu. Kita setengah orang pakai spray pun. Buatlah yang mana, kalau okey masuk kepada masalah mazhab ni, buat yang wajib kan, misalnya kan. Okey. Kena tanya pilot ni, yang musafir banyak. Wallahu alam, kena rujuk pilot ya. Dalam bab ini. Kan ada pandangan? Abang. Okey. Tayamum tak ada ya. Saya tak nampak tayamum tepuk pada ni. Pasal apa? Mula-mula saya ikut. Yang mula-mula kan, mula naik kapal terbang, ikutlah orang cerita. Tapi alhamdulillah bila kita dah belajar, dah faham mana takkanlah kapal terbang tu ada debu kat situ. Melainkan di bahagian bawah tu kan, tapak kasut apa semua itu pun. Pasal adalah feel satu kapal terbang ada debu pada tempat duduk situ kan. Kalau bas ke apa ke, itu lantaklah. Okey lah tu. Kena pula bas kat Pakistan tu kan. Bukan debu je, buka tengok tu dia jalan pun boleh nampak. Dia punya lantai tu berlubang-lubang kan. Jalan tu lah, kita punya berdebar kan. Okey. Okey, faham kan? Dan solat hormat waktu tidak ada sebenarnya. Ya, tidak ada sebenarnya. Yang mereka buat, wallahu a'lam, atas ijtihad apa, saya ada terbaca juga, tapi saya tak nampak. Mungkin pasal waktu, dikatakan waktu paling cemas adalah peperangan, itu pun diwajibkan solat pada waktu dia. Lantaklah waktu tu kita tengah menembak ke, sambil rukuk, sambil apa, isyarat sahaja. Ya, waktu itu kita baca apa dalam siri solat kita. Okey? Kat mana kita ya? Dah jauh tu. 12. Ada lagi soalan? Dah telahkan masuk. Okey, solat atas unta tadi kan. Pasal saya nak cerita ustaz ni, ya. Okey, dia kata boleh solat atas motor walaupun tengah bawa motor, ya. Saya kata, betul ke Kak cakap macam tu? Ya, ustaz tu cakap. Ustaz. Kita bila ustaz tu cakap, nak kena tegur ustaz tu. Tapi nak tegur ustaz, kena ada prosedur dia. Saya pun call dia kan. Assalamualaikum Syekh, apa khabar kan, sembang. Betul ke ya? Maaf nak tanya, ada jemaah kata entah kata ya boleh sembahyang fardu. Pasal saya clearkan pada jemaah ni, fardu ke sunat? Dia kata fardu. Betul ke? Entah kata, sebelum tu saya rujuk dah. Saya rujuk kitab Fathul Bari apa semua, pasal saya tahu ini tempat dia akan rujuk. Okey, dah settle, dah set dalam minda. Lalu saya bercakap dengan dia, Syekh, betul ke entah kata boleh solat fardu atas motor sambil bawa tu? Ya. Solat sunat tu saya tak nak bicara lah, solat fardu. Boleh. Dia kata kan. Betul lah jemaah ni. Kadang-kadang jemaah tersilap juga kan. Okey. Kan tak boleh. Nak cakap dengan ustaz kena hati-hati, bahasa kita kena jaga apa semua kan. Dia kata entah cuba rujuk pada kitab Fathul Bari. Cantik kata kan. Okey, entah rujuk dalam kitab Fathul Bari. Kita dah rujuk kan. Okey, tak apa. Ana rujuk, entah rujuk. Tu dia kaedah. Supaya dia dapat rujuk balik kan. Ana rujuk, entah rujuk. Okey, kita tengok macam mana nanti. Okey, ana rujuk,
Ana akan beritahu entah. Tunggu 2-3 hari kan. Kita dah rujuk. Ya, kita dah tahu memang dalam kitab Fathul Bari tak benarkan solat fardu ya di atas kenderaan dalam bentuk yang dia cakap tu, ataupun di atas unta kalau tak darurat. Kerana Rasulullah dia turun daripada unta bila solat fardu. Kita dah rujuk, tak apalah, saja tunggu 3 hari. Lepas tu kita pun call balik. Syekh, Assalamualaikum, apa khabar, sihat? Okey, macam mana entah? Entah dah rujuk? Dia tanya. Alhamdulillah anda dah rujuk. Apa dia Syekh Ibn Hajar Asqalani kata? Dia kata solat fardu adalah solat di bawah. Kan? Solat sunat boleh solat di atas. Okay. Jemaah tu silap dengar lah tu. Sudah jemaah juga salah kan. Okey, alhamdulillah. Tak apa, yang penting kita dah sampai mesej. Okey. Berarti kadang-kadang takut itulah ya. Dalam bab solat sunat, okey, ini amat penting ya. Kita study balik dalam bab ini secara kasar. Kenapa pertama Rasulullah solat sunat dibenarkan di atas unta? Dan satu, dan kedua, dalam keadaan unta waktu itu bukan macam kenderaan zaman sekarang. Okey, boleh faham? Kerana unta belaga, dia takkan belaga macam motor belaga, kereta belaga. Jadi dalam bab itu kita melihat ada kelonggaran beberapa perkara. Tetapi pada zaman sekarang, kalau kita agak-agaklah solat atas motor tu, kecuali kalau motor tu tak bergerak, okay? Duduk atas motor tak bergerak, kita boleh terima. Tetapi bila motor tu bergerak, saya rasa lebih baik dia berhenti motor tu, duduk kat tepi jalan tu solat, lebih afdal. Pergi ke petrol pump tu, banyak tempat disediakan solat. Itu kaedah yang bagi saya. Itu untuk motor ya, basikal semua. Ya. Kenapa bila sampai tahap nak rukuk sujud tu, agak-agak bila kan Allah, kan nak rukuk bawah sujud, rasanya bangun-bangun ada dalam kubur dah. Ya. Masalah besar. Saya kata tak boleh, kecuali dalam bentuk motor yang diam, ataupun kalau kita menumpang di belakang, itu mungkin. Tapi saya kata tak usahlah buat benda tu, pergilah kat tepi jalan atau petrol pump tu, punya banyaknya. Itu satu. Dan kedua, kereta pun begitu juga. Saya tak galakkan pasal apa berbahaya, tetapi jika kita penumpang, itu lain cerita. Okey, penumpang lain cerita, satu. Dan kedua, dan saya galakkan bagi kita ni ada wuduk, misalnya kita nak solat duha misalnya kan. Kadang-kadang hantar anak ke pergi tempat tertentu, kita ni jenis orang istiqamah. Alhamdulillah kalau istiqamah tu kan. Jadi tiba-tiba Allah tak ada tempat nak solat. Di situ kita katakan cari satu tempat yang lapang, tahu arah kiblat ni kan, kita guna kompas apa arah kiblat, pusingkan kereta, parking, brake, solat dalam kereta, tak menjadi masalah. Dia sama juga konsep duduk di atas unta solat. Itu sunat je, solat sunat sahaja. Solat fardu turun. Ya, solat fardu saya kata turun ataupun pergi masjid. Kalau kita orang Pakistan orang ni mungkin solat tepi jalan, tapi kita kata masjid sini terlalu banyak ya solat di masjid. RNR ke. Okey, baik. Clear ya? Ada lagi tak clear? Ya. Sangkut dalam jam ya. Sangkut dalam jam. Cantik. Okey. Baik. Itu di antara kaedah yang ialah tiba-tiba berlaku macam itu kan. Tiba-tiba berlaku macam itu. Pernah satu ketika dahulu waktu di tengah-tengah KL tu jam, waktu hujan kan. Dia kata kalau saya keluar daripada habis kerja tu kan, naik kereta memang maghrib sampai Ustaz, jam sepanjang jalan. Macam mana saya nak buat sedangkan saya keluar sebelum asar? Okey. Di sini kita katakan kalau dalam keadaan begitu, okey, pertama, okey. Kalau kita boleh sebelum keluar tu kita jamakkan. Jamakkan. Itu pasal saya kata jamak ni dia kaedah dia banyak. Okey, lebih besar. Jamak macam mana? Walaupun kita dah solat Zuhur pada awal waktu, tetapi bila kita tengok keadaan ini agak, kalau aku keluar jam sekat memang sampai maghrib. Okey, maka boleh solat asar tu dimasukkan
Ya, jamak bukan semestinya berturut-turut, tak ada. Dalam kaedah fiqh, jamak tak semestinya berturut-turut. Kita yang dah biasa lepas zuhur terus berasar kan, dia tidak mensyaratkan. Okey, jadi kita boleh ambil asar tu masuk walaupun di akhir waktu, tak menjadi masalah. Kerana masalah yang kita hadapi disebabkan jam. Maka solatlah jamak. Satu. Dan kedua, kalau kita agak-agak kita agak boleh lepas, tapi tengah-tengah tak boleh lepas, kita galakkan supaya ambil wuduk sebelum keluar naik kereta tu. Dan kalau berlaku jam tu, walaupun arah kiblat itu dah terlari, ya, tawakal ala Allah, solatlah. Ya, solatlah. Dalam keadaan duduk. Kalau tak ambil wuduk, itu yang jadi isu. Okey? Kalau tak ada wuduk, takkanlah nak ambil air air wiper tu nak pergi wuduk kan? Sakitlah kita. Okey? Jadi di situ ada beberapa kaedah. Tapi kalau musim hujan, kalau hujan problem. Kalau tak hujan, kereta kita tu memang dikategorikan ada debu melekat. Maka tayamum. Itu dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau ada air dalam botol, gunakan air botol seminimum yang boleh. Ya. Kalau tak ada, itu kalau waktu hujan, air hujan lah ambil betul kan. Hak mana mampu je lah. Okey? Boleh. Itu dia. Pasal memang solat itu berlaku waktu hujan, takkan nak tinggalkan solat, buat solat begitu. Ya, pasal bukan selalu. Ya, nak. Kalau memang mustahil untuk kita qada waktu tu boleh qadakan solat. Itu atas kapal terbang ke bawah? Bawah. Kita akan usahakan juga. Kalau tak dapat untuk itu, kalau saya katakan kalau bukan waktu hujan, okey, mungkin kita boleh ambil debu tepi pintu kita tu, tepuk satu, tepuk dua, tayamum. Pasal kereta kita ni berada di kawasan ini, Malaysia di antara kawasan yang banyak debu. Okey. Kalau katakan hukum kata tak ada ruang. Pasal kita nampak ianya bukan masih lagi ada ruang untuk kita cashkan, tunaikan. Masih ada lagi ruang. Kita dekat pada kita bincang hukum ada hukum qada. Yalah, siapa yang qada. Kita memang qada bukan option dia lah. Kita masih lagi kata tak galakkan untuk qada. Cuba sedaya upaya. Ada ruang lagi. Pasal di antara ruang itulah, cuma saya tengok dari sudut tayamum je. Ya, kalau ruang yang terakhir tayamum, yang mana kita boleh guna di atas nama darurat. Takkan nak tinggal kereta tengah jalan. Satu kan. Lepas tu kalau hujan tu paling kurang air hujan tu boleh digunakan. Tapi kalau hujan dah habis, Ustaz, pula kan, sudah sakit kepala juga nak menjawab tu. Nanti kalau hujan dah habis, call saya. Ya. Begitu. Okey, jelas ya? Naik basikal tak boleh. Ya. Baik. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian Bani Israel dan telah kami angkatkan di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat dan beriman kepada rasul-rasulku. Okey, ini di antara hubungan kita dengan Allah, ya, hablum minallah adalah dirikan solat. Buatlah macam mana sekalipun, tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring, tanam terus. Ya, dah tak boleh baring, dah duduk tak boleh baring tu berarti kritikal sangatlah. Bila kritikal sangat, dia tak ada wajib solat. Maksudnya kalau orang kata gunakan mata kan, tak. Ya. Dia tak digunakan waktu itu kerana dia dah habis dah. Syarat-syarat dia dah dilonggarkan. Maksudnya dia dah sampai kritikal sangat, dah tak ada. Macam orang kata dah masuk ICU kan, adakah dia kena solat? Dah tak boleh dah. Ya. Dia pun
tak tentu lagi hidup ke mati. Okey, maka dia Badan 90% bakar. ya, Tak ada nak menguik kan? ya. Menguit tu bahasa Perak. Ya, saya tengok pasal kakak ipar saya terbakar lebih daripada 40%, 60% dia matilah. Ya, waktu itu dah tak ada dah. Okey, maksud tak boleh lah kalau dah sampai kritikal macam tu. Ya. Okey. Tapi solat tetap kena, macam mana sekalipun tetap kena. Kemudian zakat, kita melihat zakat ini hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia yang Allah wajibkan. Bukan banyak pun dia wajib. Berapa persen? 2.5 saja kan daripada 100%. Berarti sikit sangat, ya. Tetapi sikit itulah syaitan jahat, dia menakut-nakutkan kita, ya, supaya jangan duit kita akan rugi, ya, kita akan hilang duit. Itu semua syaitan. Allah dah menjanjikan dia akan memberikan kelebihan, disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dan kita menyaksikan dua kalimah ini dia tidak akan pisahkan. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Kita tengoklah dalam Al-Quran, hampir semua ayat bila sebut solat, zakat mesti sebut. Oleh kerana tu Saidina Abu Bakar, waktu golongan seperti golongan Musailamah Al-Kadzab, orang yang di kalangan di antara mereka dan orang-orang yang tertentu yang tak mau bagi zakat pada pemerintahan Islam pada ketika tu, ya, lalu Abu Bakar membuat keputusan, ya, Umar pun terkejut. Umar kerah-kerah rupanya Abu Bakar dalam bab keputusan yang tegas ini, dia telah membuat keputusan yang dahsyat. Apabila Umar kata kita bertolak ansur, kita berdakwah lagi apa semua. Ya Umar, apakah kamu di waktu jahiliah dulu kamu gagah berani, ya, tiba-tiba di saat kamu sebagai seorang Islam kamu jadi pengecut, ya. Aku tidak akan pisahkan apabila Allah kata wa aqimus solah wa atuz zakah. Allah akan bersamakan dua perkara ini. Wallahi jika mereka pernah beri di zaman Rasulullah dengan tali pengikat unta dan pada hari ini mereka tak bagi, aku akan perangi mereka. Berarti zakat begitu kedudukannya, ya, kena bagi, ya. Siapa yang tak bagi, hubungan dia dengan Allah lah, ya, dia akan lihat apa yang Allah lakukan. 2.5 tak banyak, ya, tak banyak, tapi itulah syaitan mengganggu, ya, minda kita supaya jangan bagi. Okey, jadi aqimus solah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Ya, ini satu perkara yang agak sukar bagi Bani Israel. Wa amantum birrusuli, beriman dengan rasul aku. Kalau rasuli satu tak apa, ni rusuli jamak plural, semua para nabi mesti beriman. Sekarang masalah mereka tak nak beriman dengan Rasulullah. Berarti dalam kaedah iman, ya, 6 tolak 1 jadi kosong. Kaedah iman, ya, 6 tolak 1 jadi kosong. Ini kaedah iman. Nafikan satu ayat Quran, ya, ayat Quran yang dikatakan beribu ayat tu, tolak satu, kosong. Iman kita jadi kosong, ya. Tak nak tolak satu huruf, kosong. Oleh kerana tu iman dia, persoalan tu mesti beriman, suka tak suka mesti beriman. Okey, jadi bila Rasulullah tu ditolak, semua kira nabi-nabi yang dia beriman sebelum tu terus terbatal. Kenapa? Rasulullah adalah Rasul dari langit, maka kena beriman. Jadi dalam ayat ni juga mengatakan apa dia? Dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku. Allah katakan Rasul-Rasulku, tak kira daripada bangsa apa sekalipun, Nabi, Rasul-Rasulku. Kemudian Allah katakan, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Kamu bantu mereka. Masalah mereka ni, Bani Israel, Yahudi yang ada di Madinah tak membantu Rasulullah. Bahkan percubaan membunuh Rasulullah. Sedangkan Allah katakan bantu. Tak bantu pun paling kurang bercakap. Itu yang berlaku pada Waraqah ibn Naufal, bapa saudara Khadijah yang beragama Kristian, yang dikatakan dia tu termasuk orang yang beriman. Kerana apa? Di saat Rasulullah sampai menceritakan tentang peristiwa di Gua Hira tu, apa dia kata? Itulah namus Jibril yang datang kepada semua para nabi sebelum kamu. Lepas tu dia kata apa? Wallahi,
sesungguhnya tidak ada seorang lelaki pun apabila Jibril itu datang, namun dalam bahasa dia, ya, itu datang, melainkan lelaki itu akan dikeluarkan oleh kaumnya dari negerinya. Terkejut Rasulullah. Amukhrijina ana? Adakah aku akan dikeluarkan? Kenapa? Rasulullah punya baiknya, sampai gelaran Al-Aminnya, yang menyelesaikan masalah kabilah yang letakkan batu Hajarul Aswad tu, bagi makan orang miskin, segala buat yang baik tu Rasulullah buat. Nak kena keluar? Ya. Lalu Warqah bin Nawfal kata, ya, mereka akan mengeluarkan orang yang diturunkan Jibril kepadanya. Wallahi, dia katakan, jika aku hidup waktu kamu dikeluarkan. Ini kalimah yang menunjukkan Warqah bin Nawfal ni berada di atas agama Nasara yang masih lagi di atas jalan yang betul. Wallahi, jika kamu dikeluarkan pada hari itu, aku masih hidup, aku akan membantu kamu. Itu dia. Jadi tak lama kemudian Warqah mati, ya, menunjukkan dia adalah orang yang beriman risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tetapi orang Yahudi menolak. Ya, menolak, tak nak beriman. Ini di antara perkara yang menakutkan. Minta Allah bagi petunjuk kepada kita semua, dan minta Allah bagi petunjuk kepada para asatizah, ustaz-ustaz dan para ulama. Kerana apa? Kadang-kadang ego mereka itu, mereka dah nampak kebenaran tapi tak nak. Ya, tak nak. Satu, tak nak disebabkan menafikan. Dua, tak nak disebabkan dia nampak tapi kepentingan dia terganggu. Tiga, tak nak disebabkan dia takut. Ya, ini di antara tiga kategori. Orang yang berani itu lain cerita lah. Tapi orang yang takut ni, orang yang cuba menafikan hak-hak ini, ya, pasal apa? Kita berhadapan dengan masalah ini di kalangan manusia, tak nak beriman clear ayat Al-Quran bila Allah mengatakan misalnya Ar-Rahmanu ala arsyistawa, kan? Dia tahu dah, tapi dia tak nak, pasal masyarakat tak nak beriman, kan? Masyarakat tak percaya. Itu pasal ritual-ritual yang dibuat oleh adat-adat masyarakat kita ni, kadang-kadang para ustaz terbahagi juga. Ya, dah orang ramai buat, maka kita kena buatlah. Dia jadi macam itu. Tetapi sedikit sangat yang akan berdiri tegas. Ya, tapi bila berdiri tegas, risiko dia dibenci, diboikot, dicakap dengan perkara-perkara yang tak baik. Ya, berbagai-bagai lah. Pasal setengah kita hormatilah ustaz-ustaz yang takut nak pakai live macam ni, kan. Ada ustaz-ustaz yang takut, kan. Tak apa, kita kata buatlah. Dia orang tak terkenal lagi, tak apa, buatlah. Tapi yang dah keluar tu, ya, kita terimalah. Keluar lagi list nama, ustaz-ustaz gini, dia keluar satu muka tu, kan. InsyaAllah, mudah-mudahan di sisi Allah dapat pahala. Okey, baik. Kemudian Allah apabila menjanjikan itu, ingat Allah menetapkan perkara apa? Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini perjanjian yang mana di antara perjanjian yang besar Bani Israel, yang mereka ada yang ingkar, ada yang ikut. Ya, apa dia? Dirikan solat, tunaikan zakat dan bantu para rasul. Bantu para rasul tu yang bermasalah. Dan dalam perjanjian yang dikatakan perjanjian Aqabah yang Rasulullah ambil kepada 12 orang itu, 3 daripada Aus dan 9 daripada Khazraj, mereka membuat perjanjian yang cukup dahsyat, dan mereka telah mengambil perjanjian mereka akan bantu Rasulullah SAW jika dia berhijrah ke Madinah. Dan kita menyaksikan, ya, perjanjian itu ditunaikan oleh 12 orang daripada golongan Ansar yang cukup dahsyat. Ya, itu pasal Rasulullah SAW berada di Madinah, dia dipelihara oleh 12 orang ini. Ya, semuanya ketua-ketua kabilah. Ya, baik. Kemudian Allah mengatakan, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح
Innallaha yuhibbul muhsinin. Tetapi kerana mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan-perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Okey. Ibnu Katsir menjelaskan yang mana golongan-golongan di kalangan mereka ini ada yang menunaikan janji dan kebanyakannya tidak menunaikan janji. Okey. Oleh kerana itu Allah katakan, tetapi kerana mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Masya Allah, kalau kita tengok ayat Al-Quran bermula daripada Nabi Musa tu, ya, menerangkan kepada Bani Israel, dah lihat mukjizat besar, berbagai-bagai mukjizat dah saksikan, tapi hati mereka tu tak rasa lembut. Ya, ada aja mereka nak cari alasan-alasan. Bayangkan waktu Nabi Musa dah bawa mereka di tepi laut tu nak menyelamatkan mereka, masalah mereka, na'udzubillah, kita minta ya Allah bagikan kita percaya kepada Rasul. Ya, yakin tu. Mereka macam tak yakin Musa tu Nabi. Itu masalah mereka. Ya Musa, ke mana? Kamu bawa kami lari daripada Fir'aun pergi menuju laut. Ke mana kamu nak bawa kami? Kan? Nak bunuh kami tenggelam dalam laut. Kan kamu berbicara dengan Nabi. Sekarang kamu beriman dengan risalah Nabi. Bersabarlah. Lalu waktu itu Nabi Musa alaihissalam, waktu dia nak melintah laut, dia hanya mengikut arahan Allah. Dia katakan, aku mengikut arahan Allah, dan Allah takkan biarkan. Okey, sampai Yusha, dikatakan Yusha berjalan ke depan. Ya Nabi Allah, betulkah ini jalannya? Ya, jalan. Lalu jalan lagi, dah masuk air sampai ke pinggang. Ya Nabi Allah, betul. Ya, jalan. Jalan lagi, dah sampai ke dada. Ya Nabi Allah, betulkah ini jalannya? Masya Allah, lelaki ni di kalangan pengikut Nabi Musa, kesetiaan yang macam ni kita nak ikut je. Ya. Nabi Musa kata ya. Baru wahyu datang. Ya, wahyu datang. Wahai Musa, pukul laut. Tu dia. Ikut je arahan Nabi. Masalah kita masyarakat ya, manusia ni, dia rasa was-was tak dengan para nabi. Hadis-hadis sahih tidak ada was-was, iman. Lalu Yusha pun Nabi Musa pun ketuk je lautan, terbelah, zoom. Terbelah itu bukan terbelah sebarangan, yang tingginya bukit ya, setinggi bukit, dan ada 12 cabang jalan lorong tu, dan semua tahu lorong masing-masing. 12 kabilah tahu lorong masing-masing. Dahsyat. Air jadi kering. Kalau kita lalu tu macam kita masuk akuarium yang dinding tu nampak ikan kan. Macam itulah keadaan dia lalu dalam keadaan, tapi mereka dalam keadaan takut tu kan. Bayangkan perjalanan Nabi Musa tu dalam keadaan mukjizat depan mata mereka. Tapi tak, mereka keras hati. Mereka anggap tu tak tahu macam mana. Kita, cukuplah kita kena kelentong dengan ayah pin apa semua pun, dah percaya dahsyat kan. Yang nak tahu mereka keras hati. Okey, jom kita tengok dalam surah Al-A'raf. Jahat betul. Saya tak, bila saya baca, ya Allah jahatnya mereka ni. Sampai sekarang. Saya dalam surah okey, ayat surah Al-A'raf ayat 138.
Bismillah. Okey. Tengok ya. Allah cerita tu pasal Allah nak bagi kita berfikir. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami lepaskan Bani Israel ke seberang lautan itu. Okey, nampak Allah nak cerita kan? Memang itu mukjizat yang mana kekuasaan Allah cukup dahsyat. Dia saksikan masya-Allah kehebatan Allah. Okey. Maka setelah mereka sampai kepada satu kaum yang menyembah berhala, mereka kaum Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Nampak tak? Baru je menyaksi kebesaran kehebatan Allah tu, ya. Lautan dah terbelah begitu tinggi, mereka lalu sampai-sampai dah selamat, ya, tak kering lagi kaki. Nampak orang sembah berhala. Ya Musa, kami nak Tuhan macam tu. La ilaha illallah. Macam mana tu? Tak faham kita kan. Nak cakap direct, ya Musa, kami nak Tuhan macam tu, yang dapat nampak, yang boleh kami semua. Dia dah menyaksikan mukjizat kebesaran Tuhan. Boleh nak Tuhan macam tu? Tak reti kita. Ini Bani Israel, ya. Kalau nak tahu Bani Israel, ya, belajarlah tentang Bani Israel, kita tahu memang apa yang dibuat kat Palestin bagi dia tak ada apa-apa tu. Bukan kat Palestin, semua dunia dia nak buat kalau boleh. Ya, jahat. Tak, kita memang tak faham. Allah dah bagi makanan manna wassalwa, makanan yang cukup hebat. Apa dia nak? Dia tak nak tu. Dia nak apa? Timun, bawang. La ilaha illallah. Bawang putih. Sakit kepala kan. Kita nak makan bawang putih pun sebab iyalah baiklah, tapi maksudnya tengok ya, Allah bagi misal dalam surah Baqarah, cuba cek. Kalau dia kata nak durian ke, sedap juga ni. Aduh, Bani Israel. Dalam surah Baqarah juzuk yang pertama ayat yang ke 61. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alayhimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak bisa sabar, tak bisa tahan dengan satu macam makanan sahaja. Manna wa salwa, ya. Manna wa salwa dikaitkan dengan daging-daging burung apa semua tu kan. Apa dia kata?
Kami tak tahan dengan satu macam makanan sahaja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, iaitu sayur-sayuran, ketimunan, bawang putih, kacang. Aduh, kacang dal. Teringat kedai mamak. Dan bawang merah. Itu yang dia nak kan. Aduh, sakit kita. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Kan Allah bagi dah terbaik, kamu nak yang lebih rendah. Lalu Allah bagilah apa yang hendak. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperolehi apa yang kamu minta. Lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi kerana mereka selalu berbuat derhaka dan melampaui batas. Okey, baik. Jadi itulah Yahudi yang kita kenal. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mereka ada je yang tak kena. Ya. Itu pasal kalau perjanjian yang akan mereka lakukan gencatan senjata, mereka lah pengkhianat. Okey. Baik, dalam ayat ini apabila kita lihat, tetapi kerana mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Tuan-tuan dan perempuan, orang Yahudi ini disebabkan dia mengkhianati para nabi, mengkhianati ayat-ayat yang telah diturunkan, sama ada dalam kitab Taurat ataupun Injil, yang mana mereka ingkar, ya, mereka tak tunaikan, mereka tak mau. Maka disebabkan itulah mereka dihina dan hati mereka menjadi keras. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta lindung Allah hati kita keras. Kerana bila hati kita keras, tuan-tuan dan perempuan, peringkat-peringkat itu yang menyebabkan hati kita akan tertutup. Bila hati tertutup, kita dah tak kisah dah. Buatlah apa saja maksiat ke apa, kita tak kisah. Merbahaya waktu itu. Ya, merbahaya. Kerana apa? Iman akan hilang pada ketika itu. Na'udzubillah. Okey. Ibnu Katsir mengatakan bukan semua orang Yahudi, tetapi sebahagian besarnya, yang kecil itu sikit saja, ya, yang tidak menepati janji. Kerana apa? Mereka melanggar janji, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubahkan perkataan Allah dari tempat-tempatnya, yakni suka menafsir atau mengubah Bible, Taurat dengan Injil mengikut hawa nafsu mereka. Ini di antara satu perkara yang kita kena faham, bahawa Taurat dan Injil yang ada pada zaman sekarang tidak ada keasliannya, dah habis. Walaupun dia kata ini kitab yang lama daripada dahulu, kerana Allah dah kata semuanya telah diubah. Yang mereka ubah, tetapi Al-Quran tidak diubah, kerana ada jaminan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana tu, ya, kalau kita misalnya kita nak baca Injil tu sekadar untuk study apa semua, kita katakan, ya, berhati-hati, ya, tidak boleh beriman pada Injil ataupun Bible sekarang. Yang boleh beriman Injil di zaman Nabi Isa, ya, itu sahaja. Lepas tu dah terhenti. Bila ada Al-Quran, beriman dengan Al-Quran. Okay? Cuma serahkan ahli, orang yang mahir dalam berdebat bab Injil, ya, kitab-kitab Samawi ni, biarkan mereka. Itu tak apa. Dia sebagai rujukan untuk membalas perkataan-perkataan daripada orang yang mengatakan Injil yang disebutkan itu adalah dari Allah. Tak, ya, lari semua. Hatta di zaman Rasulullah ada lagi kitab Injil yang masih lagi betul, ya. Maksudnya ada part-part yang betul, tapi kebanyakan dirosak. Tetapi dalam part-part yang betul itu, mereka tak nak terang kepada Rasulullah. Rasulullah tak boleh membaca. Dalam terutamanya Ibnu Katsir mengatakan dalam bab zina, hukum rejam, ya, mereka tak nak terima tu. Ya, bagi mereka rejam untuk orang bawahan, orang atas tak kena rejam. Berbahaya. Sedangkan dalam Injil, kitab tu ada suatu perbahasan itu berlaku. Maka mereka kata dalam kitab kami tidak ada tertulis tentang rejam kepada orang yang berzina. Maka bawa kitab, kata Nabi, kata Rasulullah, bawa.
Lalu buka bab itu kerana Rasulullah tak boleh membaca kan. Para sahabat boleh, waktu itu ada para sahabat boleh baca kitab Ibrani kan, Injil dalam bahasa Ibrani ke apa. Ya. Kemudian sewaktu dibuka bab itu, dia letak tangan dia atas ayat tu, dia tutup. Ya, tengok ayat ni tak ada. Ayat ni di bawah tangan dia. Ayat ni tak ada. Lalu seorang sahabat kata, ya Rasulullah, suruh angkat tangan tu. Di bawah tu ada ayat. Maka dia katakan, angkat. Bila angkat memang ada ayat rejam. Maksud ada kat selian lagi tang situ. Yang lain-lain dah hilang dah. Okey, jadi oleh kerana tu mereka suka mengubah dan berhati-hati dalam bab ini. Kita sebagai ahli sunnah dan sebagai pemikul Al-Quran dan sunnah, jangan berani nak mengubahkan ayat Al-Quran. Jangan mentafsir ikut akal, tak boleh. Kerana itu bila kita melihat Allah katakan hintahkan, kata hittatun naghfir lakum khatayakum, hittatun kan. Kena berdiri jap. Masa dah tulis dah. Hittatun. Hit. Okey. Hittatun. Ya Allah, ampunkan. Ya, lebih kurang makna dia, ya Allah, ampuni kami, ampuni aku. Okey. Dia tukar kepada perkataan hintatun. Okey, maksudnya ya Allah, bagilah kami gandum. Jauh makna dia, langit dengan bumi. Okey. Bila Allah kata istawa, okey, di kalangan manusia tukar. Okey, istaula. Okey, istawa. Istaula. Okey. Lalu Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apa beza nun Yahudi dengan tambahan tu kan dengan lam kita? Kalau ikut istawa ditambah je lam, kalau ikut hittatun ditambah nun. Jadi lam kita mengubahkan makna, nun Yahudi mengubahkan makna. Apa beza kita dengan Yahudi kalau macam tu? Kita ubah ayat Quran kan, ikut suka kita, berbahaya. Ini yang menyebabkan kita jadi perangai Yahudi. Bila kita tukar ikut suka kita. Istawa Allah kata, kita kata istaula. Allah kata hittatun, Yahudi kata hintatun. Tak ada beza. Itu pasal Ibn Qayyim Al-Jawziyah mengatakan tidak ada beza di antara nun Yahudi dengan lam. Ahli falsafah kita inilah. Okey? Boleh faham? Maka berhati-hati. Jangan ikut rentak-rentak orang yang begini. Na'udzubillah min zalik. Ha? Ya. Ustaz ni tak cerita apa maksud dia. Okey. Istiwa, bersemayam. Okey. Istaula, menguasai. Okey. Lebih kurang macam itulah maksudnya. Beza tak? Bersemayam dengan menguasai. Beza langit dengan bumi. Cuma yang ni nampaklah teruk sangat. Ya Allah ampuni aku, ya Allah bagi aku gandum. Memang nampaklah. Okey, baik. Tetapi kerana mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Satu nasihat kepada mereka yang belajar harfiah, ya, supaya belajar tentang usul tafsir, apa semua tafsir-tafsir. Kenapa kadang-kadang pasal perkara ni perlu dibetulkan. Orang tu dah habis belajar harfiah, dia nak ajar tafsir, kan? So orang tanya, boleh ke Ustaz? Tak boleh. Kerana apa? Kerana ilmu harfiah masih lagi terhad. Ya, terhad. Yang mana dia tak boleh nak mentafsirkan Quran. Berbahaya. Kadang-kadang dia akan lari penafsiran. Pasal seorang jemaah tu dia habis dah, Masya Allah dah habis harfiah, dia nak mengajar tafsir.
Tak boleh kita katakan. Kerana usul tafsir ni amat penting, memastikan penafsiran itu betul. Kalau tidak, dia akan ikut akal menafsir ke bahasa Arab lah, ya, berbahaya. Okey. Kemudian, dan mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad sentiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Okey, nampak Allah katakan, wahai Muhammad, kamu akan melihat pengkhianatan Bani Israel ni, orang Yahudi ni, kepada agama kita. Okey, dan di sini menunjukkan mereka ini bukan orang yang menunaikan janji. Dia sentiasa berkhianat. Dan Allah katakan, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Okey, Allah mengarahkan Rasulullah SAW untuk bersabar sedikit. Okey, bersabar kerana apa? Perangai mereka ini menunjukkan ayat ini berada di Madinah. Bila berhubung dengan Yahudi, ya, maksudnya ayat ini berkaitan di Madinah. Namun begitu, Ibnu Katsir mengatakan ayat itu telah dimansukhkan, dihapuskan, dan muncul ayat baru di dalam surah At-Taubah yang mana Allah kata, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini disebabkan perbuatan-perbuatan mereka, maka Allah isytiharkan perang. Ya, kerana pengkhianatan Yahudi dahsyat, ya. Pengkhianatan Yahudi di antara pengkhianatan yang besar adalah di waktu perang Khandaq. Jahat, ya. Dah buat perjanjian setia dengan Rasulullah, maka kita akan bersama-sama membela, tapi dia main jahat di belakang mana. Apabila Rasulullah berhadapan dengan kafir Quraisy, dia buat pengkhianatan di belakang. Kalau tidak ada pertolongan Allah, hancur. Rasulullah habis semua, rakyat Madinah mati. Ya. Bahkan waktu itu Rasulullah SAW pun tak tahu nak buat apa. Allah bagi petunjuk dengan seorang lelaki, yang mana orang lelaki ni baik dengan kafir Quraisy dan baik juga dengan Yahudi. Dia masuk Islam. Tu je. Ya, di antara sebab-sebab pengkhianatan itu gagal. Ya, dia masuk Islam, lalu dia mengucap syahadatain kepada Rasulullah, lalu dia kata, ya Rasulullah, aku ni dipercayai oleh orang Yahudi dan dipercayai oleh kafir Quraisy. Arahkan aku. Kan? Jadi tang situlah dia pun, Rasulullah kata, kamu pecah beraikan mereka. Lalu dia pergi jumpa Yahudi, lalu dikatakan sesuatu menyebabkan orang Yahudi terkejut. Kafir Quraisy nak khianat. Kan? Pengkhianatan dibagi tahu, dia tipu dalam bab itu, akhirnya di situlah jadi longgar apa semua sampai percaya. Dan kesan kejadian itu, maka begitu berlaku peperangan Bani Quraizah. Kalau kita nak tahu di antara sebab-sebabnya, bahawa Rasulullah menyerang Bani Quraizah kerana pengkhianatan mereka. Dahsyat dalam peristiwa itu. Okey, baik. Kemudian Allah mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Dan di antara orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberikan peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah memberikan kepada mereka apa yang mereka selalu kerjakan. Imam Ibn Katsir mengatakan, kaum Nasrani melupakan janji mereka dan akibatnya. Dan satu bab yang besar, di antara katanya yang ini di antara orang-orang yang mengaku bahawa orang-orang Nasrani, para pengikut Al-Masih putra Al-Maryam,
putera Maryam. Padahal mereka tidak demikian. Telah kami ambil janji mereka untuk mengikuti, menolong, membela dan mengikuti jejak Rasul Muhammad serta beriman kepada semua Nabi yang diutuskan Allah kepada penduduk bumi. Namun ternyata mereka melakukan sebagaimana yang telah dilakukan kaum Yahudi. Mereka menyelisihi dan membatalkan perjanjian mereka. Ya, baik. Rasulullah SAW dan para sahabat pernah disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau kita nak tahu, tu pasal mereka bercita-cita nak jadi pengikut setia Rasulullah, orang Yahudi ni. Kerana disebutkan orang yang setia kepada Rasulullah kedudukannya hebat. Jadi orang Yahudi ini memang excited sangat nak ikut dia. Tapi bila Yahudi dapati yang lahir itu, yang muncul itu adalah Nabi dari bangsa Arab, itu yang menyebabkan dia tak nak ikut. Ini terbukti di dalam surah, kita tengok surah Muhammad. Surah Al-Fatah. Surah yang ke-48, juzuk 26. Muka surat 513. 515. Ayat yang terakhir, ayat 29. Okey, jumpa. Ini di antara ayat-ayat yang menceritakan bahawa Nabi akhir zaman itu telah adalah dari kalangan orang yang terbaik yang mengikutnya. Okey, kejap. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat. Okay? Dan sifat-sifat mereka di dalam Injil, iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadi tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, kerana Allah hendakkan hati orang kafir merana dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Okey, itu di antara ayat yang berkaitan disebutkan nama Rasulullah dan para sahabat di dalam kitab Injil dan Taurat. Berarti mereka tahu. Tu pasal mereka datang, Yahudi datang beratus tahun ke Madinah. Seperti mana Salman Al-Farisi, dia dapat tahu tentang kemunculan Nabi akhir zaman. Cuma tak tahu dalam bentuk kemunculan bagaimana.
Dia anak menteri sanggup pergi keluar sampai dia pergi 3 atau 4 guru dia, ya, beragama Nasrani. Sampai akhirnya guru yang terakhir mengatakan kamu pergi ke satu tempat yang mana dinamakan Yathrib, terdapat 2 bukit di dalam tu penuh dengan pohon kurma. Ya, dikatakan Nabi akhir zaman akan muncul di situ. Dan aku merasakan Nabi itu sudah hampir. Okey, dia katakan Nabi itu sudah hampir. Dah ada ke? Waktu tu Rasulullah dah ada ke? Dah ada dah. 13 tahun dekat Mekah dah. Ya, cuma belum berhijrah. Itu pasal dalam isu-isu bila dikatakan Dajjal. Orang kata, dah muncul ke? Kita tak tahu sekarang ni. Tapi mencemaskan. Bagi saya mencemaskan. Adakah dia dah muncul ataupun tidak? Wallahu a'lam. Baru kita rasa macam ini tanda-tanda Dajjal nak muncul. Tahu-tahu dah muncul belum? Dah muncul dia di satu tempat yang bersama penduduk Asfahan. Ya, wallahu a'lam. Kena cuma kita bersiap je lah, jaga kan. Okey. Okey, ini di antara ayat yang menceritakannya. Dan satu lagi ayat dalam surah As-Saff. Surah yang ke-61. Juzuk 28 muka surat 552. Ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Okay? Jadi dalam kitab Injil disebutkan nama Ahmad, tapi makna dia sama. Muhammad dan Ahmad maksud dia terpuji. Okay? Dan Muhammad itulah nama Rasulullah yang disebutkan dalam Injil Ahmad. Okay? Jadi nampak semuanya disebut. Oleh kerana itu mereka tahu tentang peristiwa kemunculan Nabi. Ya, dan akhirnya kita lihat Salman menyaksikan Rasulullah SAW dengan sifat-sifat. Mereka tahu Rasulullah ada sifat-sifat dia. Salman ambil sifat-sifat Rasulullah apa dia? Tak terima, tak makan sedekah. Lagi makan hadiah. Lagi tanda. Tanda kat belikat dia tu. Ya, kita pun ada tanda lahir kan, tanda korak ke apa ke, Allah kan. Tapi nak cerita itu tanda yang Salman waktu tu dia memang dia sanggup pergi, ya, walaupun dia ialah orang dulu kan, waktu dia pergi tu dia bagi sebahagian anak orang kaya bagi upah, okey tolong bawa aku ke Yathrib. Waktu tu Madinah nama Yathrib. Okey, dia pun ambil upah tu. Tapi Salman seorang waktu tu. Jadi dalam perjalanan dia berpakat, apa kata kita jual dia jadi hamba. Zaman dulu perniagaan apa orang kata, perniagaan manusia, perdagangan manusia. Dia ambilnya Salman tu, diikat, lepas tu dijual. Jadi hamba. Subhanallah kan. Anak menteri jadi hamba. Macam kes yang sekarang ni sibuk di Myanmar kan. Ramai mati tau. Orang tertipu di sana, akhirnya mati kat sana. Budak-budak muda banyak. Na'udzubillah min zalik. Ya, terlampau nak cepat kaya. Okey. Baik. Kemudian bila sampai tu dia jadi hamba lah. Bila jadi hamba adalah syarat-syarat dia. Waktu itu Rasulullah mula nak berhijrah kan. Mula berhijrah. Waktu itulah dia tengah panjat pokok kurma. Kerana kurma dia sistem pendebungaan dia kena tepuk tu kan. Waktu tu datang kawan bos dia tu.
Dia kata, bos dia kata, wah, itu dia ke? Wah, ya, dia itu. Ya. Adakah sifat Nabi? Ya, ada sifat Nabi. Terdengar Salman di atas pokok. Nabi kan turun jumpa bos dia. Bos, Nabi akhir zaman muncul. Pang, kena penampar. Kamu masuk urusan bos pula kan. Pergi panjat balik. Naik air pokok, dia pun panjat. Tapi hati dia dah bergelora kerana datang kerana memang nak cari Nabi. Dan waktu itulah dia kumpulkan. Kerana Tok Guru dia kata 3 perkara sifat Nabi yang mana Tok Guru dia tahu. Okay? Orang lain tahu juga. Itu pasal Allah katakan di dalam surah Baqarah, Allah menceritakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang yang memiliki Alkitab ini mengetahui Rasulullah macam kenal anak-anak dia. Kenal sebiji. Ya, kita kenal anak-anak kita. Begitulah dia. Okey, pertama dia bawa kurma, dia bagi kat Rasulullah. Okey, ini sedekah aku. Kan? Tu pasal kita tengok kalau orang-orang yang ni tak nak sedekah, kononnya keturunan Nabi. Saya tak cakap apa, Said kan, kita orang Perak, Said tu banyak. Ya, sampai seorang Said tu kata apa? Menyesai nama Said. Kenapa? Tak boleh terima zakat pula. Dia miskin, kesiannya. Kamu dah Said, tempoyak apa semua dah tak jadi masalah. Ya, dah bercampur baur. Kamu bukan Said keturunan Nabi yang pure tu. Kalau keturunan Nabi yang pure tu yang tak boleh terima zakat, kamu dah makan belacan, makan tempoyak. Duduk bahasa pun perak kan. Dah. Kamu layak terima zakat. Kita bagilah. Macam saya bagilah bantu. Dia rasa pusat Jabatan Agama tak bagi dia kata. Pasal nama Said, keturunan Nabi. Sudahnya dia tak berminat menjadi keturunan Nabi. Sebab tak boleh terima zakat. Sial dia. Okey, ala kulli hal. Ya, lalu dia bagi kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah ambil kurma tu. Dia kata, wahai sahabat, okey, ambil makan ni. Salman bagi. Dia tengok, nak tengok Rasulullah ambil tak satu. Tak ambil. Rasulullah tak ambil walaupun satu. Okey, ini tanda pertama. Dia datang kali kedua. Dia bawa. Lalu dia kata, ya Rasulullah, dia panggil ya Muhammad lah waktu tu. Ya, ini kurma hadiah daripada aku. Kan, hadiah. Tadi sedekah, ni hadiah. Lalu bila dia dapat hadiah tu, Rasulullah ambil sebiji makan dan yang lain dia bagi kepada para sahabat. Tu tanda kedua. Dan satu ketika waktu Rasulullah bekerja dalam kerja menyangkul apa, dia cuba datang nak tengok tersingkaplah kain Rasulullah agar nampak. Lepas tu Rasulullah dah faham apa Salman nak. Lalu, wahai Salman, sini. Salman pun datang. Kamu nak tengok sesuatu ya? Lalu dibuka, nampaklah khataman nubuah dia. Dan akhirnya dia menangis, dia menceritakanlah perjalanannya. Okey, itu di antara yang berkaitan dengan kisah Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini. Ya, kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.